Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar elektif Bahasa Arab dari IPG Kampus Darul Aman akan membuat perkongsian secara maya ataupun showcase berkaitan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau lebih dikenali sebagai KPPB bagi semester 2 tahun 1. Model Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna SEM 2 Tahun 1 PISMP adalah EDUP 3113 iaitu Psikologi Pembelajaran, Tugasan 2 Penulisan sebanyak 30%, kedua BAMB 3313 Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Arab Sekolah Rendah, Tugasan 2 Peperiksaan sebanyak 50% dan yang ketiga BAMB 3373 Nahu At-Tadbiki Tugasan 3 iaitu penghasilan produk sebanyak 40%. Big Idea adalah guru dinamik pemacu kecemerlangan pendidikan masa kini. Antara hasil pembelajaran bagi subjek EDUP 3113 Psikologi Pembelajaran, pertama, menjelaskan konsep dan proses pembelajaran dalam pendidikan. Kedua, menganalisis gaya pembelajaran dan teori-teori pembelajaran serta implikasi aspek-aspek tersebut terhadap pengajaran dan pembelajaran termasuk murid berkeperluan pendidikan khas. Ketiga, membincangkan pemikiran, motivasi pembelajaran dan intervensi yang sesuai untuk menangani isu dan cabaran pengurusan tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah inklusif. Sekarang kita lihat kepada hasil pembelajaran bagi kursus yang kedua iaitu BAMB 3313 Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Arab Sekolah Rendah. Yang pertama, hasil pembelajarannya adalah membentangkan konsep dan asas-asas pembinaan kurikulum bahasa Arab di Malaysia. Yang kedua, menilai komponen kurikulum, kesesuaian kandungan, kemahiran berbahasa dan bahan sokongan kurikulum bahasa Arab Sekolah Rendah. Dan yang terakhir adalah menghasilkan instrumen pentaksiran bilik darjah atau PBD berdasarkan kurikulum bahasa Arab. Yang terakhir adalah hasil pembelajaran bagi kursus BAMB 3373 Nahu At-Tatbiki. Hasil pembelajaran yang pertama adalah mengaplikasi konsep kalimah bahasa Arab, al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat, al-majzumat, al-'ada' wal-ma'dud dan at-tawabi' dalam pelbagai situasi. Yang kedua adalah menganalisis konsep al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat, al-majzumat, al-'adat wal-ma'dud dan tawabi' berdasarkan tata bahasa Arab yang betul secara bertulis. Dan hasil pembelajaran yang terakhir adalah menghasilkan bahan penulisan mengikut tata bahasa Arab yang tepat secara digital. Sebentar tadi, kita telah mendengar berkenaan dengan hasil pembelajaran bagi setiap kursus. Oleh itu, CLO yang dapat dirangkaikan bagi kursus EDUP 3113 ialah menganalisis gaya pembelajaran dan teori-teori pembelajaran serta implikasi aspek-aspek tersebut terhadap pengajaran dan pembelajaran termasuk murid berkeperluan pendidikan khas. Manakala, bagi kursus BAMB 3313 ialah menilai komponen kurikulum, kesesuaian kandungan kemahiran berbahasa dan bahan sokongan kurikulum bahasa Arab sekolah rendah. Bagi kursus yang ketiga ialah BAMB 3373 iaitu menghasilkan bahan penulisan mengikut tata bahasa Arab yang tepat secara digital. Baiklah, mari kita lihat pula kepada essential question bagi ketiga-tiga kursus ini. Bagi kursus EDUP 3113, bagaimanakah seorang guru dinamik dapat memacu kecemerlangannya dengan memahami teori pembelajaran dan pengajaran? Manakala bagi kursus BAMB 3313,
bagaimanakah seorang guru dinamik boleh menghasilkan alat penilaian suku tahunan yang berkesan pada hari ini. Manakala bagi kursus yang ketiga, BAMB 3373, iaitu sejauh manakah guru bahasa Arab mampu mengorganisasi diari harian untuk membentuk personaliti guru yang dinamik. Konsep 6C yang pertama adalah kreativiti. Pelajar amat mahir dalam merangka permasalahan dan membina soalan yang membuka minda dan kemungkinan, seperti permasalahan murid berkeperluan pendidikan khas dan strategi pengajaran bagi mereka. Kedua, critical thinking. Pelajar menggunakan elemen digital dengan sangat baik sepanjang melaksanakan tugasan untuk meningkatkan kualiti dan nilai pemikiran kritikal dan pemikiran bersama seperti platform Canva dan juga Google Sites. Yang ketiga, collaboration. Para pelajar mempamerkan sinergi dalam pasukan dan saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan bagi menghasilkan gerak kerja yang lebih berkualiti seperti pembentangan di hadapan kelas. Baiklah, 6C yang seterusnya ialah karakter, di mana para pelajar mahir dalam menggunakan elemen digital sepanjang melaksanakan tugasan. Seterusnya, pelajar menggunakan kefahaman mereka dalam konteks baharu dan berbeza. Antara aplikasi yang digunakan adalah Canva, Google Sites, Flipbook dan lain-lain lagi. Antara bukti yang dapat diberikan adalah sepanjang melaksanakan tugasan bagi kursus BAMB 3373, para pelajar telah menggunakan aplikasi Canva untuk melaksanakan tugasan tersebut. Manakala bagi kursus BAMB 3313, para pelajar telah menggunakan aplikasi Flipbook untuk menyempurnakan tugasan mereka. Seterusnya ialah communication, iaitu kumpulan pelajar adalah mahir dan intuitif dalam mencari sinergi kerjasama yang membantu aliran idea dan meminimumkan gangguan komunikasi. Hal ini dapat dibuktikan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dalam kursus EDUP 3113, di mana pensyarah meminta para pelajar untuk melaksanakan sebuah kumpulan kecil, di mana di dalam kumpulan tersebut, para pelajar dapat berkomunikasi antara mereka serta memberikan pendapat dan idea masing-masing berkenaan sesebuah tajuk. Maka dari situ, kita dapat melihat bahawa wujudnya kerjasama di antara mereka dan kita dapat melihat bagaimana aktifnya para pelajar memberikan idea serta pendapat mereka masing-masing. Seterusnya ialah citizenship, di mana kami juga amalkan citizenship ni bagi kursus EDUP 3113, iaitu pelajar membentuk perspektif sendiri untuk menganalisa sesuatu isu daripada menggunakan perspektif yang telah dibentuk oleh orang lain. Dalam kursus EDUP 3113 ini, para pelajar mempelajari berkenaan dengan teori-teori, konsep pembelajaran, gaya pembelajaran dan lain-lain lagi. Hasil pembelajaran tersebut, para pelajar dapat menyelesaikan isu-isu yang timbul pada hari ini dengan memberikan perspektif serta pandangan mereka yang mana mereka peroleh sepanjang proses PDP bagi kursus EDUP 3113. Sekarang saya akan menerangkan beberapa buah modul pembelajaran yang telah diaplikasikan dalam beberapa buah kursus yang telah kami pelajari. Pertama sekali adalah kursus BAMB 3373 Nahwu At-Tatbiki. Kami telah mengaplikasikan modul pembelajaran 5E, iaitu Engagement, Evaluation, Elaboration, Explanation dan juga Exploration. Dalam kursus ini, kami telah mengadakan beberapa buah aktiviti yang telah meningkatkan beberapa buah kemahiran ataupun kefahaman dalam kursus ini. Iaitu, kami telah mengadakan kelas intensif Nahwu di luar waktu kuliah. Buktinya adalah terdapat dua, iaitu kami telah mengadakan kelas intensif bersama pensyarah kami di dalam bilik pensyarah. Iaitu kami telah mengadakan pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah dan juga Matan Tuhfah As-Saniyah, iaitu kitab permulaan bagi ilmu-ilmu Nahwu. Oleh itu, kami dapat memahami secara lebih terperinci berkaitan dengan kursus yang kami akan pelajari dan kitab-kitab yang mudah untuk difahami. Kemudian yang kedua, para pelajar, iaitu kami telah mengadakan kumpulan WhatsApp
yang akan mengadakan muzakarah ataupun ulang kaji berkaitan dengan khusus ilmu Nahu ini yang telah kami pelajari melalui platform Google Meet dan juga YouTube. Elemen 3R seperti RIGO, Relevance dan Relationship juga turut digunakan dalam pedagogi pembelajaran pada semester ini. Perkara yang dapat dilihat dalam kuadran yang saya sediakan di sebelah ini. Terdapat 4 kuadran. Kita lihat pada kuadran yang pertama iaitu pada peringkat perolehan, para pensyarah menyampaikan maklumat berkaitan tugasan pentadsiran berterusan kepada para pelajar menggunakan pelbagai medium seperti maya dan fizikal. Seterusnya, setelah maklumat itu disampaikan, para pelajar melalui kuadran B iaitu mereka akan mencari maklumat berkaitan tugasan menggunakan aplikasi YouTube, Google ataupun Safari. Setelah maklumat-maklumat ini diperoleh, mereka akan melalui peringkat asimilasi. Para pelajar akan menganalisis aplikasi-aplikasi yang bersesuaian untuk digunakan bagi menghasilkan sebuah diari yang bertepatan dengan soal tugasan yang diminta. Setelah itu, para pelajar berjaya untuk mengadaptasikan atau menghasilkan sebuah diari harian guru cemerlang bertepatan dan bersesuaian seperti soalan tugasan pentadsiran. Relevan pula menunjukkan bahawa para pelajar ini berupaya menggunakan kemahiran teknologi ataupun kemahiran pengetahuan mereka untuk menghasilkan sebuah diari ataupun sebuah produk seperti yang diminta oleh tugasan pentadsiran. Dari segi relationship ataupun hubungan, para pelajar berjaya membina hubungan dengan para pensyarah seperti mengajukan pertanyaan tentang kekeliruan mereka untuk menyiapkan tugasan pentadsiran berterusan. Okey, di sini saya nyatakan antara ciptaan ataupun penghasilan produk yang berjaya dihasilkan oleh para pelajar menggunakan aplikasi yang berbeza seperti Canva, Google Sites dan Flipbook. Antara pengalaman pembelajaran yang dapat saya kongsikan daripada kursus BAMB 3313 pada semester kali ini ialah kami mampu mengenal pasti modal kurikulum untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kami juga dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap kognitif pelajar murid biasa dan murid bermasalah pembelajaran. Seperti yang anda lihat di sebelah ini, saya telah nyatakan dan telah tampilkan beberapa aktiviti yang telah kami lakukan pada semester ini. Gambar pertama menunjukkan pensyarah memberikan ataupun menunjukkan simulasi aktiviti yang kami boleh laksanakan ketika berada di sekolah. Manakala gambar kedua merupakan program persediaan bagi fasilitator menggunakan modul PARET untuk sebagai persediaan kepada mereka sebelum memasuki sekolah dan mengajar pelajar. Dan gambar terakhir merupakan sebuah program ataupun satu program yang telah kami laksanakan iaitu program Tahdhibul Lughah Al-Arabiyah kepada para pelajar sekolah rendah untuk menarik minat mereka mencintai dan mendalami